Hello, bersama lagi kita dalam satu lagi episod Top 6 bersama saya, host anda, Dai Fuad. Dalam episod kali ini kita akan bincangkan tentang Top 6 penjara paling teruk di dunia. Penjara bukanlah satu tempat untuk bersukaria. Ia menyeksakan jiwa dan fizikal. Tetapi walaupun banduan itu adalah pelaku salah, penjara tetap memberikan layanan peri kemanusiaan kepada mereka. Apa begitu? Terdapat beberapa penjara di dunia yang dikatakan paling teruk. Jom kita saksikan Top 6 penjara paling teruk di dunia. Nombor 6, penjara La Sabaneta. Venezuela juga mempunyai penjara yang tidak kalah ganasnya, iaitu La Sabaneta, di mana kekejaman menjadi santapan sehari-hari. Kemudahan yang sangat minima menjadikan wabak penyakit begitu mudah tersebar. Rawatan doktor sangatlah minima, malah boleh dikatakan tidak ada. Makanan kurang dengan menu yang jauh dari sederhana. Keadaan banduan di penjara La Sabaneta adalah yang buruk dari yang terburuk. Tidak heran jika wabak kolera menyerang di situ dan meragut nyawa 700 banduan. Di sini pun pernah terjadi pembunuhan banduan yang meragut jiwa lebih 100 banduan pada tahun 1994. Nombor 5, San Quentin. Tahun 1930-an, pengelolaan penjara ini penuh dengan rasuah, sehingga akhirnya muncul pengarah baru, Clinton Truman Duffy, yang melihat keadaan tidak berperi kemanusiaan dari penjara ini, memutuskan melakukan penambahbaikan di tahun 1940-an. Tapi sebelum masuknya pengarah baru, penjara ini dikenali sangat tidak berperi kemanusiaan, memperlakukan para banduan khususnya yang masih baru. Kepala mereka dibotakkan dan dipaksa memakai seragam yang diberi nombor. Mereka makan dengan makanan busuk, menghuni sel sempit tanpa diberi lampu. Nombor 4, Alcatraz Island. Penjara ini yang dikenali sebagai The Rock atau Devil's Island dibina pada tahun 1920-an. Segala yang tidak nyaman ada di sini. Alcatraz dirancang sedemikian rupa sehingga amat kecil kemungkinan banduan boleh melarikan diri dari sini. Alcatraz benar-benar menciptakan dunia sendiri. Banduan benar-benar terputus hubungan dengan kehidupan di luar sana. Pejabat penjara yang ganas, penjaga banduan yang kasar, tindakan tidak berperi kemanusiaan mewarnai hari-hari para banduan di sana. Tidak heran jika banyak yang mengalami gangguan jiwa akibat tekanan psikologi yang luar biasa. Nombor 3, ADX Florence Supermax. Penjara ini dibina sebagai respon atas serangan terhadap penjaga banduan dan kaki tangan yang terjadi di penjara lain di Amerika. Di penjara ini menerapkan maksimum security untuk mencegah terjadinya serangan banduan terhadap penjaga banduan dan kaki tangan penjara. Akibatnya, banduan diasingkan dari kaki tangan penjara. Banduan menerima penyiksaan psikologi selama 23 jam dihabiskan hanya dalam selnya. Mereka tak boleh ke mana-mana. Nombor 2, penjara Bangkuang, Thailand. Dikenali sebagai Bangkok Hilton. Penjara ini boleh dikatakan sudah tidak layak lagi. Selain penuh sesak, juga kekurangan tenaga penjaga banduan. Banduannya dirantai. Banyak banduan menjadi gila akibat tekanan bermula pada bulan-bulan pertama di penjara itu. Pengarah penjara Kun Nate mengakui penjaranya adalah yang paling teruk di seluruh Thailand. Di sini, kemudahan sangat minima, termasuk rawatan kesihatan terhadap banduan sangat kurang. Banduan yang sakit hanya boleh meringkuk dengan kaki dirantai di biliknya sambil menunggu datangnya ubat jika ada. Nombor 1, Bengawenti, Carandiru. Penjara ini pernah menggemparkan Brazil juga dunia
ketika berlaku rusuhan besar di penjara tersebut pada tahun 1992. Tragedi pembunuhan yang melibatkan polis tempatan. Ratusan mangsa terkorban, 103, tetapi ada yang mengatakan 111 banduan di antaranya telah terbunuh. Tragedi Cara Diru bermula dari meletusnya perang antara kumpulan di penjara tersebut yang merebak hingga melibatkan banyak banduan. Polis kemudian datang mengawal keadaan. Sebenarnya, semasa itu banyak banduan telah menyerah dengan melemparkan senjata mereka. Mereka meminta perlindungan polis, namun dijawab polis dengan menembak mereka. Kalau namanya penjara, sudah tentu berbeza keadaannya dari makna keselesaan. Ialah satu tempat khusus untuk mendidik dan menginsafkan banduan. Bak kata pepatah, kalau takut melihat mentari, jangan berteduh di bawah rumah. Kalau takut tangan digari, jangan ikut nafsu serakah. Dengan itu, ini saja episod kita bagi kali ini untuk Top 6. Saya, hos anda, Dai Fuad. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe. Dan seperti biasa juga, stay safe dan bye-bye. Untuk konten dan isu menarik setiap hari, jangan lupa subscribe, share dan like di saluran TV One Channel.